ila Nabi Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ibnu Atha Al-Askandari sya'ulillah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Kita 27 no, muka surat 27, kita hikam 2 daripada bawah. Dan kata Syekh radhiyallahu an, la tata'addu himmatika ila ghairihi fal karimu la tataqattahul amal, la tata'adda niyyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tataqattahul amal. Jangan sekali-kali kiranya melalui akan Allah Ta'ala citamu kepada lainnya, maka yang karim itu tiada dapat melangkahi akan dia sekali-kali, melangkahi akan dia segala angan-angan kepada lainnya dalam suatu, kerana bahawasanya yang karim itu iaitu yang meliputi kepada tiap-tiap kesempurnaan, dan yang dikasihinya maka kurnianya itu amat besar, dan janjinya itu tiada dusta, dan tiada redha ia bahawa engkau mengangkatkan hajat kepada lainnya. Jadi setelah kita cerita panjang berkaitan dengan ma'rifatullah, kita kenal Allah, kita mengerti siapa Allah itu, yakni Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan, dan kita ni sebagai hamba dia. Dah tentulah kita sembah Allah dan berhajat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kata olehmu wahai Muhammad, i'tiqad olehmu Muhammad bahawa Tuhan kamu Allah tu dialah yang esa. Allahus samad, Allah lah tempat, makna kata bergantung semua makhluk dia ni, tempat tumpu. Bersesuaian pula dengan apa yang kita ucap setiap kali baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau aku sembah, hanya engkau aku minta tolong. Jadi cita-cita kita, tuntut kita, apa saja kita buat, kita letakkan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan tuntut yang lain. Sesuai juga dengan ikhrar kita dalam semayang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Sesungguhnya sembahyang aku, ibadat aku, urusan hidup aku, urusan mati aku, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan, makna kata yang mencipta alam ni. Itu ikrar kita. Setelah kita memahami Allah itu Tuhan kita, kita ni hamba dia, kita letakkan seluruh matlamat hidup kita kerana Allah. Sembahyang kita pun kerana Allah, ibadat kita kerana Allah, urusan dunia kita, meniaga, berpolitik, berjuang, berjihad, apa saja kita buat di dunia ni, urusan dunia kerana Allah. Juga kerana urusan mati kita, semua kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tajuk kita ni malam ni. Syekh Ibn Atta' pesan kat kita, letakkan himmah sebarang cita-cita kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kerana yang lain, bukan kerana yang lain. Kata musannif rahimahullah ta'ala, la tata'adda, ya, la tata'adda, artinya jangan kita melalui, kita buat satu perkara itu. Niyatu himmatika, niat hemmah kita, cita-cita kita, cita-cita yang baik kita itu, jangan kita melampaui, melalui ila ghairihi, kepada selain daripada dia. Letakkan cita-cita kita, apa saja kita buat mata-mata kerana Allah, kerana Allah, bukan kerana lain. Kerana Allah semata-mata. Letakkan niat kita, apa juga urusan kita, kerana Allah, lillahi ta'ala, kerana Allah ta'ala. Kita semayang kerana Allah, kita berniaga bukan kerana nak untung semata-mata, kerana nak beribadat kepada Allah. Kerana dalam berniaga tu ada ibadat dia. Abdul Rahman bin Auf jadikan, makna kata, perniagaan dia sebagai ibadat. Nak menegakkan hukum muamalat. Keuntungan tu nak bantu orang miskin, bantu orang susah. Keuntungan yang didapat tu untuk perjuangan Islam, nak infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja kerja buat kita kerana Allah. Jangan kita melalui cita-cita kita tu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia, la tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi. Jangan kamu melalui, kamu letakkan cita-cita kita kamu selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita berpolitik, makna kita bergelumang dengan siasat, kita masuk kerana apa? Kerana apa yang Allah sebut, allazina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang kami bagikan, kami tamkinkan, kami beri kekuatan kepada mereka di atas muka bumi Allah. Mereka ada kuasa politik. Apa kerja mereka? Allah sebut dengan jelas, aqamus shalah, dirikan solat. Kata ulama, maksud pemerintah dirikan solat, pemerintah ni membawa rakyat dia tunduk, rokok, patuh kepada Allah. Wa atauz zakah, mengeluarkan zakat, dalam arti kata mengagihkan kekayaan negara secara adil. Wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, dengan kuasa yang ada tu tegak kerja-kerja urusan amar ma'ruf nahi munkar. Walillahi akhibatul umur, kembali semua urusan kepada Allah. Kita jadikan ibadah itu untuk bawa manusia kepada Allah, menegakkan syariat Allah. Jadi benda ni tuan-tuan tak terlaksana atas muka bumi. Kuasa digunakan untuk mendapat kekayaan, mendapat pangkat kedudukan. Hanya di ini yang orang pandang serong kepada politik. Sehingga anak muda hari ni tuan-tuan sekalian, kebanyakannya tak berminat dengan politik. Meluat, dia kata. Anak muda dah meluat dengan politik. Apa berebut jawatan lah, apalah. Sampai timbul sekarang ni tuan-tuan, hingga terutama pemuda-pemuda Melayu ramai tak mendaftar sebagai mengundi. Di Perak saja ada 300,000
tak mendaftar sebagai pengundi. Kebanyakan anak muda di Malaysia sekarang ni tuan-tuan, peringkat persekutuan 4.2 juta mengikut SPR yang tak mendaftar. Kebanyakan orang Melayu, anak muda. Kenapa? Kerana dia meluat dengan politik. Dia nak termuntah, dia kata. Tak habis-habis bergaduh berkelahi. Jadi kita nak berbetul makna pemikiran macam ni. Kan? Fikrah macam ni kita nak berbetul. Kerana kita lihat tuan-tuan, Nabi-Nabi, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi kita Muhammad SAW. Makna kata tokoh-tokoh politik, pemerintah atas muka bumi. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 4 sahabat utama, khalifah, tokoh politik. 5 lagi tuan-tuan, semua 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Cuma Abdurrahman bin Auf saja yang tak terlibat dengan politik, tak terkemuka, tak tertonjol sebagai ahli politik. Dia lebih tertonjol sebagai tokoh korporat. Tapi yang 9 lagi semua Majlis Syura di zaman Nabi, Majlis Syura zaman Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Mereka ni ahli syura. Kalau kita sini panggil menteri kabinet lah, atau esko peringkat negeri. Ni 9 sahabat ahli syurga. Macam mana kita kata politik kotak? Tugas kita lah tuan-tuan, nak bawa imej yang baik ni. Kalau kita diberi kuasa oleh Allah memegang jawatan-jawatan dalam politik, kita guna sebaik mungkin. Tunjukkan inilah dia siasah syariah, inilah dia politik Islam, politik kebahagiaan, politik kasih sayang, politik pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja kita buat, tak boleh kita tinggalkan Tuhan. Tak boleh letakkan Islam, berniaga lain, Islam lain, tak boleh. Kita berniaga sebagai seorang Islam, kita berpolitik sebagai tokoh Islam, kita pengembala Islam, kita makna kata meniaga barang tokoh Islam. Allah puji, rijalun la tulihim tijaratun wala bai'un an zikrillah, kata Allah. Allah puji laki-laki yang mana perniagaan dia, jual beli dia itu tidak melupakan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja kita buat, jangan kita melalui Allah Taala. Jangan kita meletakkan Islam ke tepi. Kita bersama-sama Islam di mana kita berada. Kita bekerja, kita beribadat, kita berjuang, kita berjihad dalam rumah tangga, mana-mana kita berada, kita bersama-sama dengan Islam. Ini makna kata orang yang betul cara dan jalannya. Baru betul. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, Fal karimu makna Tuhan Allah Ta'ala yang bernama Al-Karim, Tuhan yang maha pemurah, Tuhan yang maha penyayang. Fal karimu, maka Allah Ta'ala itu la tataqattahul amal, tidak boleh dilangkahi dengan angan-angan. Amal ni tulul amal, cita-cita yang panjang. Angan-angan yang panjang tidak boleh menyebabkan kita melupai Allah, melangkahi Allah. Mungkin kita letak kita punya matlamat begitu hebat, oh ni tak boleh, kalau ikut Islam semua tak boleh maju. Jangan begitu. Kalau kita sikit nak ikut Islam, halal haram tak boleh. Bukan macam tu. Apa kita buat mesti kita bersama sama Islam. Kan? Al-Islamu dairah, faduru ma'al islami hal sudar. Islam tu dia berputar. Kadang-kadang Islam menang, kadang-kadang Islam kalah. Kadang-kadang Islam di atas, kadang-kadang Islam di bawah. Faduru ma'al islami hal sudar. Hendaklah kamu berada bersama-sama Islam di mana kamu berada. Ketika Islam jatuh, kita bersama Islam. Ketika Islam naik, kita bersama-sama Islam. Jangan pilih Islam masa Islam menang. Bila Islam menang, kita pun tergeh-geh, mesua muka pejabat menteri besar. Islam kalah, kita lari pergi mana kita pun tak tahu. Sama-sama dengan Islam, susah dan payah, rebah dan bangun, tenggelam dan timbul. Jangan sebab cita-cita kita hingga kita meletak Islam. Jangan tuan. Kerana nak berkuasa, berkawan dengan orang kafir. Jangan.
Jangan tuan-tuan, jangan sama sekali. Karena cita-cita kita yang hebat, kita meninggalkan Islam. Kita ketepikan Islam. Asal matlamat aku dapat. Jangan macam tu. Tak betul cara dia. Kan? Kalau kita baik sangka, mungkin mereka dulu jahat lah ni baik dah. Itu lagi silap. Di antara sifat orang bodoh, husnuzan bil a'da. Kata ulama, baik sangka dengan musuh. Kita kenal dia musuh. 22 bulan Allah bagi dia kuasa. Apa dia buat? Kita nampak satu. Sikap dia terhadap Islam. Confirm dia musuh Islam. Tiba-tiba kita ambil dia buat kawan. Ini sifat orang bodoh. Antara ciri-ciri orang bodoh, husnuzan bil a'da. Baik sangka dengan musuh. Baik sangka dengan ulak tudung selah. Baik sangka dengan ulak sawah. Ulak sawah nu yang jahat nu belit orang. Ulak sawah ni tak belit orang. Tudung selah yang jahat ni yang duduk lautan tu. Tudung selah utung kampung dia bagus. Ambil tudung selah, bolang kelambu. Nak mampu itu kerja bodoh. Itu perangai orang bodoh. Orang cerdik, asyidda' lal kufar, ruhama bainahum. Tegas dengan kafir yang menentang Islam. Tetapi sama Islam ruhama, berkasih sayang. Gitulah. Jadilah lebih kurang yang nak dibagi tahu oleh Syekh Ibn Atta'. Apa suasana keadaan pun jangan melangkaui Allah Subhanahu wa taala. Jangan letakkan Islam di belakang. Jangan letakkan Allah di belakang. Aku meniaga, aku nak letak Tuhan di depan ni masa semayang aja. Wajah lillazi fataras samawati wal ard. Masa semayang nak letak Tuhan depan. Tapi masa luar semayang kita letak Tuhan belakang. Tak betul. Dalam semayang, luar semayang, dalam ibadat, di luar ibadat, di mana saja kita berada, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada, bersama-sama Islam. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala, kata Tok Syekh kita ni, jangan sekali-kali kiranya melalui akan Allah citamu kepada yang lainnya. Jangan melalui. Makna kata jangan melangkaui. Jangan melangkahi. Jangan kita makna kata dalam cita-cita kita ni kita tinggalkan Islam, tinggalkan Allah Ta'ala. Jangan. Bersama-sama Allah. Di mana pun kita tetap bersama-sama Islam, bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kerja buat kita, apa saja cita-cita kita. Syekh Ibn Atta' disebut, kita jumpa dah hari tu. Man syaraqat, makna bidayatuhu asyraqat, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa cemerlang bercahaya peringkat bidayahnya, dia akan cemerlang peringkat nihayahnya. Permulaan dia terang benderang elok. Di ujungnya insya-Allah. Apa-apa kerja buat kita, kita nak pergi mengaji, nak pergi masuk pondok, letakkan niat yang betul. Aku main mengaji ni kerana aku jahil. Allah perintah orang yang jahil ni pergi mengaji. Aku mengaji ni kerana nak beramal. Aku mengaji ni, aku nak dapat ilmu, aku nak jadikan ilmu sebagai senjata untuk memperjuangkan Islam. Letak niat yang betul itu. Mengaji sungguh-sungguh, insya-Allah tuan-tuan, hujungnya bercahaya. Kita akan jadi ulama mujahid, ulama yang memperjuangkan Islam, ulama yang ikhlas mata-mata kerana Allah. Kabar gembira saya nak sampaikan kepada orang yang menuntut ilmu jenis macam ni. Nabi SAW pernah bersabda, man ja'al mautu wa yatlubul ilma liyuhya bihil islam fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Siapa yang mati sedangkan dia tengah menuntut ilmu, tengah mengaji, itu mati. Apa tujuan dia menuntut ilmu? Liyuhya bihil islam, kerana nak mendaulatkan Islam,
nak menghidupkan Islam di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Niat betul, tuntut ilmu, tiba-tiba dia mati. Fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatan wahidah. Nabi kata antara nabi-nabi duduk di syurga besok. Darajatan wahidah, derajat yang satu. Satu derajat dengan para nabi. Kita bukan nabi tapi berpeluang duduk dengan nabi di syurga. Antara jalannya pergi mengaji, tak kira lah tuan-tuan mengaji cara formal atau tak formal. Cara formal pergi duduk pondok. Cara tak formal, siang kerja, malam main masjid. Surau masjid ada kuliah kita main. Tapi niat kita, aku dapat ilmu, aku nak menghidupkan agama Allah. Tiba-tiba tengah duduk mengaji mati. Mungkin aksiden motor ke, tak kira lah apa-apa jalan pun dia mati. Tapi dalam menuntut ilmu, dia ahli ilmi. Maka Nabi jamin, Nabi kata, Nabi berjanji, mereka ni duduk di syurga bersama para Nabi. Begitu tinggi derajat. Jangan letak niat yang lain. Nak jadi apa, popular ke, nak orang puji ke, nak orang cium tangan ke, nak orang panggil tok guru ke. Jangan ada niat lain daripada Allah Ta'ala. InsyaAllah ganjarannya cukup besar, tuan-tuan sekalian. Itu dia. Ini pesan Syekh Ibn Atta'. Maka jangan melalui Allah Ta'ala. Jangan kita melangkahi Allah. Jangan letak niat yang lain daripada Allah Ta'ala dalam hal kehidupan kita sehari-hari. Buatlah apa pun, tak salah cita-cita kita dengan dunia. Aku nak jadi peniaga yang maju. Mungkin mula-mula kita duduk meniaga cakotia tepi jalan ni lah. Lepas tu naik sebab buka restoran. Tak salah, buatlah. Tapi niat kerana Allah. Aku nak sediakan makanan yang halal kepada orang Islam. Contoh, aku nak ambil banyak pekerja. Kurang-kurangnya pekerja-pekerja ni dapat gaji, boleh bela mak dia, bela pak dia, boleh bela anak-anak dia dengan rezeki yang halal, kan? Bagus, perniagaan besar, bagus. Bagi peluang pekerjaan. Saya, tuan-tuan sekalian, anak saya makan susu Irfan. Susu Irfan ni diusahakan oleh seorang pengusaha, orang Melayu kita. Di Bandar Kemuntin ada kelang dia, kelang susu Irfan. Kebetulan tuan-tuan, anak saya, tuan-tuan sekalian, dia sesuai dengan susu ni. Semua anak saya sesuai dengan susu ni. Bila saya tengok-tengok duk beli farmasi ni, tengok-tengok alamat dia, Kemuntin pula dekat dengan aku ni. Ambil nombor telefon dia, saya telefon dia, berjumpa sembang dia. Dia bawa saya pergi kelang dia. Dalam sembang-sembang tu dia kata, saya ustaz ke apa, nak bagi peluang pekerjaan, dia kata, kepada orang kita, orang Islam. Ni pak dia lumpuh, dia bela mak dengan pak seorang budak perempuan, tak kahwin lagi pun. Gaji ni dia boleh bela mak pak dia. Ni orang ni. Jadi tuan-tuan, kita jadi ibadat dah kerja buat kita tu. Tak salah cerita kita nak maju bidang perniagaan, tak salah. Bidang peternakan, ternak tuan-tuan. Tuan-tuan tak dengar ke sekarang ni? Daging kangaroo pada dia babur dalam plastik, dia babur daging lembu. Padahal lagu apa, daging kangaroo. Kangaroo, aku pun tahu. Semua ni daging semua main pada India. Padahal main pada mana kita pun tak tahu. Jadi wah-wah dah. Orang nak makan pun jadi wah-wah daging import sekarang. Saya dapat panggilan banyak, ustaz, banyak lembu ke? Ada lah juga. Tak sembelih lembu ustaz, buat baik kat kami. Kami takut nak makan daging lain dah ni. Kan? Tak jadi ibadat kan kita bela lembu, apa binatang, apa semua, nak bagi orang kita makan daging halal. Apa salahnya? Tak salah. Bukan sebut kata Islam ni nak zuhud sampai tak mau buat apa, melengu gitu, tak lah. Boleh nak maju sana maju sini, tak salah. Tapi letakkan kerana Allah, kerana Islam, kan? Tak salah. Bukan urusan ni saja, semua urusan apa, semua kerana Allah, kan? Terutama bidang politik yang dihebohkan hari ini. Kita nak tukar image politik yang kotor tu, nak jadi politik yang bagus, yang sesuai dengan Islam, siasah syariah. Pemimpin-pemimpin makna berpolitik kerana nak membawa orang kepada Allah Ta'ala, biar bersih, nampak cantik. Itu dia. Semua kita buat bagi elok. Jadi dia kata, jangan sekali-kali kiranya
melalui akan Allah Ta'ala. Dia kata citamu kepada yang lainnya. Jadi apa juga cita-cita kita, hemah kita, cita-cita kita jangan melampaui, jangan melalui Allah. Jangan letak Islam tu ke belakang, letak Islam tu di depan. Bila kita buat berniaga apa semua, kita ingat balik ikrar kita. Sembahyang sehari 5 waktu. 5 waktu ni kalau kita pelihara betul-betul, kita tak boleh lupa Tuhannya. Pagi-pagi belum buat apa, mai dah sembahyang subuh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita. Sembahyang aku, ibadat aku, urusan hidup dunia aku, urusan matiku kerana Allah. Kita awal pagi-pagi dah habaq dah ikrar kita. Lepas ni aku nak pergi kerja, aku nak buat apa kerana Allah. Kita buat kerja, hang meniaga kah, hang apa kah, begitu gini kan. Dah nak terlupa sikit, mai pula lohok nak masuk ke satu. Ikrar lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Balik makan nasi apa semua, pergi kerja, pukul 2 masuk kan. Agak nak terlupa, mai pukul 4 dah, 4:30. Ikrar lagi, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Celah mana nak lupa abang mai. Balik kerja apa sebab, maghrib ikrar lagi, Isya ikrar lagi. Sehari tuan-tuan 5 kali paling kurang kita ikrar. Tak masuk lagi sunat qabliyah lah, ba'diyah lah, rawatib lah, tahajud lah, duha lah, belum masuk lagi tu. Celah mana kita nak lupa Tuhan? Cuba abang mai. Kalau dia benar-benar orang Islam, dia tak akan lupa Allah Ta'ala. Urusan hidup dia, mati dia, perjuangan dia, apa saja dia buat, dia tidak akan kesampingkan Allah Ta'ala. Itu dia. Islam letak cantik dah. Kalau kita amal elok, insya-Allah. Itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah Ta'ala, maka yang karim itu, siapa yang karim? Allah Ta'ala lah. Antara nama-nama Allah Al-Karim. Karim ni yang pemurah, maha pemurah. Yang karim itu tiada dapat, makna kata melangkahi akan dia segala angan-angan kepada yang lainnya. Tak sepatutnya. Allah Ta'ala itu kita langkahi dia. Pasal apa? Seluruh kerja buat kita, tuan-tuan, semayang kita ke, ibadat kita ke, urusan dunia kita ke, urusan akhirat kita ke, yang kita boleh buat dengan jayanya semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Kalau Tuhan tak tolong, tak boleh tuan-tuan, tak mampu kita. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, kata oleh Muhammad, dengan anugerah Allah kita boleh sembahyang ni, dengan anugerah Allah. Kita boleh mengaji ni dengan anugerah Allah, dengan kasih sayang Allah. Kawasan ni berapa ribu orang yang kita boleh main ni. Allah pilih kita kerana Tuhan sayang kita, tuan-tuan. Macam tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan nak ajak pergi rumah sampai orang lagu mana, sembang-sembang kedai kopi, kawan ni kita sayang kat dia, baik dengan kita. Hang lapang-lapang mai lah rumah aku, hang kali pun taklah mai rumah aku ni. Siapa kita ajak mai rumah kita? Orang yang kita sayang lah. Orang kita meluat tak ajak lah, bampih tak ajak Yang kita ajak pergi rumah kita, orang yang kita sayang. Ya Allah pilih boleh main masjid rumah Allah ni, orang yang Allah sayang. Mana tuan-tuan boleh main masjid ni kerana kasih sayang Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi, kata oleh Muhammad, mereka boleh pergi semayang buat ibadat tu dengan anugerah Allah, kasih sayang Allah. Allah yang bernama Al-Karim. Kalau kita sedar bahawasanya kita boleh sembahyang ni semata-mata kerana Allah, kita boleh melangkahi Allah kan? Tak boleh sama sekali. Bukan sembahyang saja, apa bentuk ibadat, apa bentuk urusan dunia, kita boleh buka perniagaan sampai besar perniagaan kita dengan anugerah Allah, kasih sayang Allah. Banyak orang berniaga bankrupt, tak maju. Kita berniaga boleh maju. Pasal apa boleh maju? Bi fadlillah wa bi rahmatihi. Kita berniaga kena ingat Allah, kasih sayang Allah.
kurniaan Allah. Jadi letakkan cita-cita kerana Allah. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh dilangkahi sama sekali. Kita berjaya di bidang politik, daripada ahli biasa naik jadi YDP, naik jadi Pensuruhjaya, naik peringkat pusat di Badan Presiden, jadi menteri. Ini semua anugerah Allah. Bukan kerana kebijaksanaan kita, kerana Allah pilih kita. Allah letak amanah kepada kita. Bila kita ingat semua Allah, kita tak tergamak nak meletakkan niat yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni tidak boleh makna dikesampingkan dalam seluruh urusan hidup kita. Itu dia. Allah Ta'ala tak boleh dilangkahi akan dia. Dia kata segala angan-angan, angan-angan kita panjang, jangan sampai melupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita kita yang tinggi itu tak boleh kita letakkan Tuhan ke tepi. Sentiasa bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita nak jadikan seluruh urusan hidup kita ni tuan-tuan ibadah. Al-ubudiyatu lillahi ta'ni al-inqiyadi li hukmihi subhanahu wa ta'ala ridha'an nafsi ma'ar ridha'an nafsi, kata Abul Ala Al-Maududi. Yang dikatakan pengabdian diri kepada Allah, bukan kita nak mengabdikan diri kepada Allah masa semayang saja, masa ibadat saja. Seluruh urusan hidup kita, kita nak jadi hamba bagi Allah. Macam mana tu? Al-inqiyadu li hukmihi subhanahu, berpegang teguh dengan hukum Allah. Hukum Allah ada dalam ibadat, ada dalam muamalat. Jual beli itu penuh dengan hukum-hukum Allah. Meniaga riba, halallahu al-bai' wa harrama riba. Jual beli itu halal, riba itu haram. Jual beli itu macam-macam pula, cara hutang piutang, gadai menggadai, pajak memajak, ikut hukum Tuhan. Kan? Kita berniaga, termasuk juga kita berternak, kita bercucuk tanam, semua ni kita ikut hukum Tuhan. Kan? Ma'ar redha nafsi, serta redha dengan hukum Allah. Kita suka hukum Allah hingga kita meletakkan ibadat kita kerana Allah jadi ibadat. Nabi kata kadang-kadang kamu lihat pada zahirnya urusan dunia, kena gaya dan cara niat dia jadi ibadat. Urusan akhirat, kadang-kadang urusan akhirat tapi tak kena niat dan cara dia jadi urusan dunia. Macam kita baca Al-Quran tak betul niat, atau baca tak betul, tak ikut tajwid, dia tak jadi akhirat, tak dapat pahala. Kita berniaga pun ikut hukum betul-betul, letak niat betul, dia jadi pahala, jadi ibadat. Jadi kita nak jadikan seluruh hidup kita, kalau Allah takdirkan kita ni sekarang ni umur 30, kita mengaji kita faham, tak faham tanya ustaz, saya ni meniaga sayur contoh, macam mana nak jadikan ibadat kita ni pada Allah. Ustaz akan cerita satu-satu. Jangan ada satu orang telefon saya, orang Pulau Pinang, saya tak kenal siapa, dia cakap macam orang Pulau Pinang, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni ustaz, saya boleh qada tak sembahyang? Hang ni siapa? Anak murid ustaz lah. Dia kata dia tu anak murid saya. Saya nak qada sembahyang boleh tak? Saya kata boleh. Dia seronok. Macam mana ustaz? Hampir mengaji dengan tok guru qada. Hampir mengaji dengan tok guru qada. Yang nak qada ni mesti apa? Cuba habaq mai kat saya. Ustaz, dia kata, saya ni ustaz meniaga sayur. Saya ada meja di market tu, ada meja, satu meja untuk saya ada meja. Sayur ni ustaz kena jual awal-awal. Awal-awal kita kena jual. Lah ni bukan ustaz tak tahu, dia kata masa tu waktu subuh ada 6 suku. Subuh dah lewat ustaz. Kalau saya pergi masjid, saya mayang apa semua, saya sampai market dah dekat pukul 7. Pukul 7 orang dah kurang ustaz. Boleh tak subuh tu saya qada? Lepas berniaga baru qada. Saya kata kat dia, hang berniaga ni banyak mana?
Satu trailer kan sayur hang. Tak ada lah ustaz satu trailer. Sebakui ya. Lah sebakui sayur nak kata semua. Diteruk lah saya kata. Tak payah pun dia kata. Hang bawa kotak satu. Bawa kotak. Masuk waktu subuh, hang semayang tu tepi tu. Tepi meja sayur hang tu. Hang arah kiblat hang semayang. Tak boleh jemaah pun tak apalah. Semayang lah. Makna kata semayang seorang-seorang pun tak apalah. Jangan qada. Boleh ke ustaz? Pasal apa tak boleh pula? Asalkan bersih. Lagu tu tak apa dia tak. Janganlah dapat berniaga sayur sampai nak qada semayang. Agakkan satu kontainer. Sebakui je lah. Dia gelak kat saya. Tak, kita nak jadikan semua tu. Kita main mengaji. Kita nak belajar. Macam mana aku nak jadikan hidup aku penuh dengan ibadat. Kalau umur kita makna kita 30 tahun. Ya lepas-lepas lah. Dah lepas dah macam mana kan. Kita mengaji, kita faham. Katalah kita ditakdirkan oleh Allah, umur kita 70 tahun. Kita ada lagi 40 tahun. Kita nak jadikan 40 tahun ni ibadat semua. Tidur pun ibadat. Kena gaya lah. Ada belum tidur tu, kita ambil wudu, mayang taubat 2 rakaat, baca surah Al-Mulk, pegang tasbih, nak tidur tu Allah, 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 Allah sampai lena kan? Kita niat dalam hati, aku nak mangkit semayang tahajud. Jadi kita tidur cara Rasulullah. Ada cara, ada kaedah dah macam mana cara nak tidur. Kita niat pula tidur kita tu nak menyegakkan tubuh badan kita supaya kita boleh bangkit tengah malam semayang tahajud. Sepanjang tidur tu jadi ibadat. Makan pun jadi ibadat tuan-tuan. Bahkan kita bersama-sama isteri kita pun jadi ibadat. Rasulullah kata apabila seorang suami memegang tangan isteri dia, akan keluar tu dosa-dosa di celah jari-jari mereka itu. Pegang tangan bini pun dapat pahala. Kemudian sahabat tanya, Rasulullah kata, apa Rasulullah kata, bersetubuh dengan isteri pun dapat pahala. Kalau kena gaya dan cara dia. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bersetubuh pun pahala ke? Sahabat tanya Nabi. Rasulullah kata, kamu berzina, berdosa tak berdosa? Berdosa. Kamu berzina dengan orang yang tak sepatutnya kan. Bersetubuh dengan orang yang tak sepatut dipanggil berzina. Berzina berdosa. Kamu bersetubuh dengan isteri kamu yang halal, maka dapat pahala. Tuan-tuan, kalau bersetubuh pun dapat pahala, takkan pangkah tak dapat pahala? Hang pangkah orang yang baik, dia guna kuasa tu, dia tegakkan Islam, hang dapat pahala. Hang pangkah buat merapu, dia buat dosa, hang kena sama lah. Ya, tu nama dosa kering. Tak dosa kering. Orang lain buat, hang kena. Itu dosa kering. Jadi kita nak bagi tahu seluruh hidup kita ni, Nabi Muhammad Nabi terakhir, Nabi yang sempurna. Dia nak ajak kita bahawa Islam tu nizamul hayah, cara nak hidup. Hidup cara Islam, makan cara Islam, tidur cara Islam. Sampai masuk jamban pun ada cara Islam. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Tu pun ada kaedah dan cara dia. Tak ada satu pun tuan-tuan yang tak diatur oleh Islam. Jadi setiap urusan kita, kita tak boleh kesampingkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ikut hukum Allah. Barulah kita dikatakan hamba bagi Allah, hamba Tuhan. Itu dia. Maka yang karim itu, iaitu dia kata meliputi kepada tiap-tiap kesempurnaan yang dikasihnya. Jadi Allah Ta'ala ni kita makna kata sebagai Tuhan kita. Jadi apa yang kita buat, sentiasa kita tegakkan, kita laksanakan mengikut perintah Allah dan semata-mata kerana Allah Ta'ala. Ya, itu dia. Tiap-tiap kesempurnaan yang dikasihnya, maka kurnianya itu amat besar. Ingat, kurniaan Allah amat besar. Kita buat kerja, buat ibadat kerana Allah, ikut perintah Allah, pahalanya besar tuan-tuan. Ganjaran pahala. Makan pun dapat, pahala dapat. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Kita makan yang baik-baik, makan yang halal kan? Kita makan yang halal,
wa'malu salihah, kita boleh buat amal yang soleh. Amal yang soleh dibina di atas makanan yang halal. Makanan ni kata Nabi ibarat benih. Benih apa kita tanam? Kalau benih tu elok, maka pokoknya akan tumbuh elok. Kita letak tanam benih rambutan, dia akan tumbuh pokok moktan. Kita makan makanan yang halal, maka tindak tanduk kita jadi cantik, jadi baik. Arahan Allah kepada Nabi, Rasul-Rasul, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Wahai Rasul-Rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal-halal. Kerjakanlah amalan yang soleh. Dengan makan yang halal, kata Imam Ghazali, baru dapat kita buat amal soleh. Kita makan pun dapat, kenyang pun dapat, amal soleh boleh buat, pahala pun dapat. Makan yang haram, ibadat tak boleh buat, dosa lagi ada kat kita. Nampak? Kita tak mau bila makan dapat tai je, tak mau yang tu. Kita nak jadikan makan kita pun ibadat. Semualah pakaian kita ibadat, tutup aurat, kan? Semua kita nak jadikan ibadat. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ini semua dia kata kurnia Allah Ta'ala itu amat besar, dan janjinya itu tiada dusta. La in syakartum la azidannakum. Siapa yang syukur aku tambah. Tuan-tuan tengoklah orang yang berniaga, bila dia ikut cara betul-betul yang tuan, dia bagi zakat dia apa, perniagaan dia makin besar, lagi besar, makin besar. Kan, orang buat apa ternakan lembu, mula 2-3 ekor ya, lama-lama makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kan? Kurniaan Allah Ta'ala makin bertambah, makin bertambah. Kan? Janji Allah. Kita memperjuangkan Islam, asalnya berapa kerat ya. Nabi Muhammad tuan-tuan seorang-seorang bangkit. Dia tarik sikit, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Sampai peringkat Islam dapat kekuatan, menumbangkan Rom dan Parsi, boleh sebarkan Islam di seluruh muka bumi Allah Ta'ala ini. Kita berjuang macam tu lah, membelah sikit, 2-3 kerat ya, makin lama makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Hari ini dikenali ramai, alhamdulillah. Ramai orang tertarik nak menyertai jamaah Islam, terutama anak-anak muda. Ada pengarah film apa nama? Morali. Morali pun main dah ke Islam, ke jemaah Islam. Tokoh-tokoh ramai dah. Bukan disertai makna kata orang yang biasa. Pilihan raya lepas 20 orang yang ada ijazah kedoktoran bertanding atas tiket Parti Islam Malaysia. Mana lah ni orang dah kenal lah. Dan kita hari ni alhamdulillah diiktiraf sebagai bapa penyatuan ummah. Kita satukan kawan-kawan kita ni. Bukan sakat kita satukan parti-parti tertentu, kita nak menyatukan seluruh umat Islam. Semua sekali. Kita nak tunggu macam di Indonesia sekarang. Tuan-tuan buka tak Facebook, tuan-tuan tengok ni apa di Indonesia. Tokoh ulama nama apa? Hang tak kenal? Aku pun lupa nama dia dah. Apakah nama dia? Ujung tu Z apa nama, aku pun tak berhati. Dia boleh menyatukan seluruh gerakan Islam di Indonesia sekarang. Dia balik pada Mekah, 3 tahun duduk di Mekah, dia balik mai tuan-tuan. Orang sambut dia berjuta-juta, 3 juta orang sambut dia. Banyak orang yang menyatakan Islam akan bangkit di Indonesia. Kerana ada tokoh yang boleh menyatukan umat Islam seluruh Indonesia. Indonesia tuan-tuan dan abang bagi bangsa Melayu ni, bangsa yang paling ramai menganut Islam di muka bumi Allah Ta'ala. Mana dia orang Melayu? Kepulauan Melayu, Indonesia, Selatan Thailand, Malaysia, semua ni orang Melayu. Ratusan juta tuan-tuan, bukan sikit orang Melayu. Ratus juta yang menganut agama Islam. Jadi banyak orang melihat Islam akan bangkit belah sini, Indonesia, Malaysia ni. Tuan-tuan jangan terlepas. Tuan-tuan kena sertai kebangkitan ini. Kita dah usaha tuan-tuan nak menyatukan semua umat Islam, bukan parti politik saja. Bersatu teguh, bercerai roboh. Siapa kata? Orang Melayu kata, orang tua kata, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan berkelahi, jangan berbantah.
akan hilang, wa tazhaba rihukum, akan hilang kekuatan kamu. Kita akan jadi umat yang kuat bila kita bersatu padu. Ni mai kita nak menyatukan umat sekarang ni. Semua sekali, tak kira parti politik, tak ada parti politik apa, semua sekali. Kita masih ada tuan-tuan kekuatan. Dia ada 70% umat Islam di Malaysia ni. Kalau kita dapat gembelingkan sungguh-sungguh, kita boleh melaksanakan hukum Islam di muka bumi Malaysia ni. Tak mustahil. Jangan harap ke orang kafir dia tak mahu Islam ni, kan? Tuan-tuan jangan terkeliru. Bila kita kuat, baru musuh hormat kat kita. Ni kita pun duk berkelahi sama sendiri, tak boleh, kan? Kita tak zalim. Orang kata kita zalim, kita anti agama lain. Tak anti. Macam tindakan makna kerajaan negeri Kedah merobohkan kuil-kuil. Bukan sebarang kuil. Kuil ni tuan-tuan, dia pakai pacak ikut dan dia aja. Ada kawan saya cerita, tanah-tanah dia tengok ada pacak besi. Dia kata ni jangan. Dia letak besi, esok dia berbesar. Dia tarik buang besi tu. Esok tu dia berbuh balik. Dia tarik. Sehari tu dia tengok besi tu ada bubuh kain merah. Ada orang tunggu. Apa pasal ini besi? Saya tadi malam kita mimpi Tuhan kita beranak tuan tu. Dia letak tu macam Tuhan, dia mimpi Tuhan dia beranak tu. Saya pun ada mimpi juga. Saya mimpi suruh cabut di besi. Tuan-tuan fikirlah, Islam agama persekutuan. Ada tak kita buat masjid ikut dan? Tanah kita, walaupun tanah kita, saya ada tanah 5 ekar, saya tak boleh buat masjid suka-suka. Itu tanah saya. Walaupun tanah kita tak boleh buat masjid, buat surau ikut suka. Mana boleh? Nak buat masjid, buat surau, kena buat permohonan pada jabat agama. Itu kita punya. Tambahlah bukan tanah kita. Ni dah ikut dia letak sana, letak sini. Mana ada satu agama di Malaysia ni buat dia punya tempat ibadat ikut suka. Habaq mai kat saya. Cina Buddha pun dia tak buat tokong dia ikut suka. Kristian pun dia tak buat gereja ikut suka dia. Dia ada peraturan, dia ikut peraturan. Yang tak ikut peraturan mereka ya. Saya cukup setuju. Menteri Besar bertegas. Kalau tak bertegas, dia pun tak banyak mana. Tokong banyak mana dia lagi. Dia 1,000, tokong 3,000. Dia tak boleh lah macam tu, kan? Jadi kita kena sokong. Jangan kata kita biar apa yang amat berhormat seorang-seorang. Kita masuk Facebook, kami jemaah Masjid Al-Huda Kelang Lama menyokong. Bagus betul. Ni nampak macam dia seorang bertindak. Kami jemaah Kitab Hikam, pimpinan Ustaz Siddiq Noh menyokong Ayah Amat Berhormat Menteri Besar Kedah dalam isu kuil. Lah ramai pakai tulis ni pun gerul lah sikit. Ni apa biar dia seorang-seorang, teruklah kawan tu kena godam. Boleh tak tu? Buatlah. Yang tu pun tak kerti. Apa tulis macam-macam boleh. Kan? Kita tak zalim orang, tapi biarlah ada undang-undang, peraturan. Jangan buat ikut dan ya, mana boleh. Kan? Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah taala, yakin janji Allah tu betul. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, kamu buat kerja ikut cara aku suruh, kan? Aku tambah lagi, perniagaan makin besar, kan? Apa-apa kita buat makin maju, insya-Allah. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa bercahaya pada mulanya, akhirnya lagi bercahaya. Cantik, elok. Itu dia. Nak cari tempat berhenti ni tak mana mak tahu. Kitab Jawi ni dia bukan ada tempat berhenti. Titik tak ada, apa tak ada. Ya. Janjinya itu tiada dusta dan tiada redha ia bahawa engkau mengangkatkan hajat kepada lainnya.
Allah tak redha kita tuan-tuan meletakkan hajat kita pada yang lain daripada Allah Ta'ala. Minta pertolongan pada yang lain. Zahir tak apa tuan-tuan, zahir boleh. Kita tak ada duit, kita pinjam kawan, itu tak apa. Tapi hati kita ingat bahawasanya yang lembutkan hati kawan kita bagi kita pinjam duit Allah Ta'ala. Kena ingat Allah. Ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa makna dia? Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Siapa mengaji nahwu tuan, kalau ikut susunannya kan, susunan biasa, na'budu iyyaka, nasta'inu iyyaka. Dia dalam kaedah nahwu dia ada fa'il, maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni dia duduk ujung. Daraba Aliyun bakran. Memukul oleh Ali akan bakar. Bakar kena pukul, dia duduk ujung. Ali yang pukul, dia duduk depan. Fa'il duduk depan. Bakar jadi maf'ulun bih, dia kena duduk belakang. Biasanya macam tu. Daraba Aliyun bakran, telah memukul oleh Ali akan bakar. Bakar kena pukul, duduk ujung. Ali yang pukul duduk depan. Dalam ayat ni, dalam keadaan biasa, na'budu iyyaka, kami menyembah engkau. Allah tu kena sembah, yang disembah Allah duduk belakang, dia panggil maf'ulun bih. Keadaan biasa, na'budu iyyaka. Tapi dah dalam suratul Fatihah ayatnya berbunyi iyyaka na'budu. Yang kena sembah tu duduk di depan. Allah duduk depan, kita yang menyembah duduk belakang. Fa'il duduk belakang, maf'ulun bih duduk depan. Maka kata ulama, bila dia dah berpaling dia punya kaedah nahwu dia, maka ayat itu memberi makna khusus. Jadilah iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Kalau na'budu iyyaka, kami sembah engkau. Tapi iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah, kami tak sembah yang lain. Nasta'inu iyyaka, kami minta tolong kepada engkau ya Allah. Tapi bila wa iyyaka nasta'in, hanya engkau kami minta tolong. Itu dia. Jadi bila kita sebut macam tu, fahamlah kita tidak akan berhajat minta bantuan pertolongan pada hakikatnya, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami di Perak lega dah tuan-tuan. Bermunajat hari-hari, minta tolong ya Allah, selesaikanlah masalah apa yang berlaku di Perak ni. Jangan sampai dia kata kita diperintah oleh orang kafir. Jangan sampai peringkat tu. Jangan sampai kita bekerja sama dengan mereka yang jelas mengkhianati Islam dalam masa 22 bulan ni. Bermunajat, tuan-tuan tahu tak, 3 hari darah saya tak turun. Ambil pam darah tu, BP set tu, pam 150, 160. Makan ubat tak turun. Pasal apa? Kepala sakit pikir tau. Ni pertukaran Perdana Menteri besar ni. Boleh kat buat tu tahu aku. Ni macam mana ni kita nak selesai masalah umat Perak ni? 3 hari kepala pening, darah tak mau turun. Tak lagi pam lagi 150. Duk melengur ustaz. Minum moring lah, minum tu ni, pakai lagi pam 160. Lagi banyak. Kepala sakit ni, dia tak berturun, darah tak berturun. Bila dah makna kata di parlimen, tengok-tengok dalam Facebook, Tok Rojadi kan, Mahyudin Yassin dengan Zaid Hamidi tanda tangan. Kerajaan dibentuk ni mesti kerajaan Perikatan Nasional balik. Lalu tu hati lega. Ambil pam, turun 130, dia turun mendadak. Lah clear dah. Tadi 125 ya. Cantik dah, cantik. Ni macam mana? Jangan fikir. Tak fikir ke mana? Duk kena fikir. Isteri kata, abang janganlah fikir banyak-banyak sangat. Tak boleh. Tidur pun mimpi tuan. Masalah ummah ni pening kepala. Ni angkat sumpah dah lega bersanak lega. Macam tu tuan, susah hati masalah ummah ni. Jangan mamin, silap sikit habis. Depa merintah, tengok tuan, 999 tahun dia pandak tanah. Dah bagi dah tuan-tuan, 11 lot digerik.
tuntut lagi. Depa kuasa penuh 999 tahun, kurang setahun, 1000 tahun. British jajah Hong Kong pun 100 tahun ya. Depa nak 1000 tahun. Aduh, pening aku. Tu belum jadi besar lagi tu. Kalau aku jadi besar lagi pening kepala. Aku pun tak gulak. Jadi inilah tuan keadaan sekarang ni. Jadi kita kena jaga perpaduan sesama kita. Bukan makna bila kita kuat kita zalimi orang dah. Kita jaga orang. Orang bukan Islam kita jaga. Kan? Hak kita terpelihara. Kan? Sebab itu apa kerja buat kita makna bergantung harap semata-mata kepada Allah, insya-Allah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah. Wahai Muhammad, apabila hamba-Ku yang bangun malam, yang bermunajat, yang meminta, mereka tanya tentang diriku, hang habaq kat depa, fa inni qarib, aku dekat dengan mereka. Mintalah doa banyak-banyak tuan, terutama di waktu-waktu tengah malam, agar Allah Ta'ala satukan hati umat Islam, terutama di tanah yang kita cinta ini, insya-Allah. Jadi lepas tu kita sambung akan datanglah. Ni daging ada lagi tak daging? Ada lagi ke habis lah? Saya bila terima tentang permintaan banyak sahabat-sahabat nak daging, kami pun sembelih lah lembu. Pasal apa? Pasal kita nak memenuhi permintaan sahabat-sahabat kita. Jadi kalau tuan-tuan yang berhajat dengan lembu tu, daging lembu ada lah. Daging lembu kita belah sendiri. Kita sembelih, kita proses semua. Kita jual apa sekilo RM30. Kita packing dia setengah-setengah kilo. Setengah kilo RM15. Yang darah tinggi tak payahlah. Macam saya ni, saya belah lembu, saya pun tak makan lembu. Saya belah kambing, tak makan kambing. Pasal apa? Doktor kata, ustaz, keluar pada ustaz ni hospital ni, ustaz jangan makan kaki 4. Kaki 2 tak apa. Jadi kambing ni kaki berapa? Kaki 4 tak boleh ha? Lembu pun kaki 4 juga. Ayam tak apa, kaki 2. Lembu kaki 2 mana ada. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah bil alamin. Takbir.